sebab sekolah tu form 4 dengan form 5. So bila saya masuk form 4, saudara kita ni dah habis sekolah lah, dah habis SPM. Okay, alright. So beliau berusia ... So yang tu usia ni biar kita punya speaker yang tolong bagi tahu sendiri kan, sebab usia umur ni dia macam sensitif sikit untuk setengah orang. Okay, alright. Okay, so by the way, beliau start menceburkan diri dalam bidang takaful ni sejak daripada 2016 lagi. Okay, dah lama dah bermula dengan bermula sebagai part-time agent. Okay, so untuk explain lebih details tentang perjalanan diri beliau, siapa beliau, kenapa join industri takaful ni, so lebih molek sekiranya saya menjemput Major Bersara Adib untuk sharing pada malam ini. So saya pass over the floor to you, Adib. Terima kasih Kakak Sarah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat sekalian? Baik, sangat baik. Amat baik. Amat baik. Oh yes. Oh yes. Okay, saya harapkan masih tidak terlewat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya kepada semua. So hari raya ke berapa? Saya rasa dah ke 17 kot. Raya ke-17. Tapi saya rasanya lah tak ada kalender kat sini. Okay, saya harapkan suara saya clear. Kita dapat tenang-tenang. Hari ni santai-santai, saya faham semua tengah menunggu Malaysia nak lockdown lah, jadi ke tak jadi ke kan, akan affected kepada semua sosial ekonomi. Okay, hari ni sesi santai-santai saya harapkan semua dapat terima. So apa yang saya terangkan, saya harap yang mana elok anda ambil, yang mana anda tak elok tu anda tinggalkan. Okay, so saya cuba bagi yang terbaik pada malam ni. Apa kita nak share berkenaan kerjaya sebagai ejen di dalam Malaysia. Saya amnya dan secara khususnya di Star Group lah. Okay. Adib sound germa, Adib. Sound bergema. Okay. Sekarang bergema lagi tak? Okay, boleh. Okay. Okay, thank you. So, okay, technical team okay Suara okay Boleh. Jadikan saya cool, okay. Boleh. Okay, thank you. Okay, so hari ni sesi sharing saya. So itu adalah saya dan sebentar lagi kita akan invite sahabat kita juga. Dia akan sebagai tambahan kepada speaker pada hari ini. Because nanti lagi MC akan announce. So sedikit berkenaan dengan diri saya lah. Saya adalah Major Adib Muhammad, TDM Bersara lah. So saya di dalam TDM bersama dengan TDM selama 18 tahun sejak selepas sekolah lah. So tadi masa MC tu beritahu selepas sekolah saya tu masuk askar dan terus dapat offer belajar di sana lah. So saya lahir pada 21 Mei 83 di Hospital Tun Aminah Johor Bahru. Masa umur kosong, masa lahir sampai umur 8 tahun saya menetap di Johor Bahru. 9 hingga 12 tahun saya tinggal di Pandamaran Jaya Kelang. Masa umur 13 sampai 15 saya tinggal di Padang Jawa, dan sejak umur 16 tahun tu saya dah keluar daripada rumah. Saya keluar dari rumah pergi menuntut ilmu lah. Saya masuk teknik ceras, saya belajar buat degree, and then terus saya round Malaysia sebagai anggota tentera dan akhirnya balik ke Ceras dan Tajam. So di mana saya tahun 2023 insya-Allah kita akan grow juga dalam bisnes ni, di mana nanti kita decide insya-Allah Allah tentukan yang terbaik untuk kita. Happy belated birthday. Terima kasih Ahmad Yasin. Okay. So ini adalah saya dan ayah saya lah, yang dia masa umur yang sama. Okay, kedua-duanya masa ni rasa belum kahwin lagi kot. Arwah ayah saya adalah seorang polis marin. Mak saya seluruh rumah, abang pertama saya ni seorang chef, dan yang kedua adalah chef employer. So saya ketiga dan adik saya sekarang bekerja di Proton lah. So isteri saya bekerja dekat LSDN, dan saya mempunyai 6 orang cahaya mata lah. 4 lelaki, 2 perempuan. Alhamdulillah. So ini mak dan ayah saya serta dengan mertua. So dua-dua arwah ayah dan ayah mertua saya dah tak ada dah. So yang tinggal ini
mertua saya lah, mak dan mertua saya. So ini gambar terbaru masa hari raya tahun lepas, tahun ni, bulan ni kan. So ini yang terbaru. So baby yang kecil tu baru keluar bulan 2. Secara pendidikan saya taklah tinggi sangat. Saya sekolah start daripada preschool di Tampoi, bersekolah dekat sekolah Pekala Rinting Tampoi, and then dekat sekolah Perumahan Tampoi 1 juga. Dan pindah ke Kelang, sekolah Pandamaran Jaya. Pindah lagi sekolah menengah seksyen 16, nampak tak? So ayah kerja sebagai polis, hidup pindah randah lah. Saya daripada kecil dah jadi orang Baduy lah. So bila kerja pun saya berpindah randah. Banyak pindah randah. So kawan saya tak ada yang saya ingat yang betul-betul lah masa zaman sekolah kan. So masa zaman universiti je yang sekolah menengah lah, sekolah menengah pun ada. Selepas saya bersekolah di sekolah menengah teknik, saya lanjutkan pelajaran dekat Akademi Tentera Malaysia lah. Sejak pada situ dah masuk sebagai tentera udara, dihantar belajar untuk buat degree dalam bidang kejuruteraan, mekanikal dan graduate pada tahun 2006 lah. So ini kerjaya pertama dalam hidup saya lah. Orang cakap pencancai angkat tahi, inilah kerja saya dulu. Saya cuci toilet dekat dalam aircraft tu lah. So bila aircraft masuk hangar, sopak saya kita akan cuci. So saya kerja dengan Bangla masa tu. Bangla ramai, saya seorang je Melayu dalam shift part yang toilet lah. So kita guna. So itu makcik-makcik lah dalam shift saya tak tahu kat mana dia orang sekarang lah. Ini kerja pertama saya. So selepas saya beberapa bulan lepas ni saya kerja tu, saya terus ditawarkan dan terus masuk lah daripada badan saiz besar tadi terus jadi macam itu. So ini masa tahun pertama, tengok dekat bahu saya tu ada line 1 lah. Itu tahun pertama. Dan akhirnya alhamdulillah dikurniakan dengan pangkat kapten di dalam TUDM. So ini pekerjaan saya start daripada graduate tu, itu pekerjaan saya di sini. Saya start dengan sebagai kepakaran saya sebagai jurutera. Saya juga penyelam dan juga pemusnahan letupan dan juga jurutera stasi senjata lah. So saya pernah bekerja di 20 Squadron lah. Itu kalau siapa tahu kapal C-130 saya pernah bekerja di sana. Saya pernah bekerja dengan Nuri, dengan pesawat helikopter, 10 Squadron, 5 Squadron, 3 Squadron, semua helikopter lah. So anggota saya ramai lah dekat situ. So pada tahun 2016 saya dipindahkan ke satu pejabat operasi. Di sana saya jadi penasihat kepada Markas Operasi Udara. Masa ni saya hanya ada 5 anggota tapi bos saya ramai lah, apa tu 10 bos. Boleh tambah-tambah lah bos masa tu. Pada tahun tu juga saya nampak ada sesuatu yang saya kena ubah lah dalam hidup saya, dan saya start part-time dengan Prudential pada tahun tu. Dan pada Julai 2019 saya start sebagai full-time worker di Prudential. Sedikit gambar-gambar sejarah kerja saya lah. Benda ni sudah lepas, dah lepas lah, jadi kenangan kepada saya lah. So ini kenangan paling best dalam hidup saya lah. So 5/2019. Okay, so kita berbalik kepada cerita sedikit daripada saya tu, dah habis lah, sudah lepas. So a true soldier fight not because he hates what in front on him, but because he loves what is behind him. So kenapa saya menceburkan diri dalam bidang ini ada big why lah. Sebab apa? Sebab itulah anak-anak. Sebab anak-anak, dan saya nak tahu mungkin tuan-tuan yang datang hari ni, yang first time datang, tak mesti ada sebab anda datang. Okay, so yang mana sebab anda datang? So saya tanyalah, so kenapa anda datang pada hari ini? Saya faham anda datang sebab nak tambah income, betul, nak capai sesuatu yang lebih baik dalam hidup, nak beri yang terbaik untuk keluarga, nak memberi lebih baik pada masyarakat. So tahniah, anda sebenarnya boleh buat lebih daripada itu. So apabila cerita ni, so kita akan banyak cerita pasal figure, nombor lah, nombor. Okay, so apa saya akan share ni pada hari ni? Okay, so dalam bab duit, bab ni saya akan fokus pada berkenaan dengan lifestyle. Okay tuan-tuan so apabila dalam hidup ni saya cerita pasal lifestyle lah. So what is your desire lifestyle? Apa yang anda nak dalam hidup ni dalam bab lifestyle lah. Okay, so anda punya journey nak sampai lifestyle anda tu banyak cara lah. So life is journey. What class of flight do you wish to fly lah. Anda nak sampai ke anda punya desire, destinasi tu, anda nak naik flight apa? Certain orang dia hanyalah mampu untuk economy class, maybe premium economy, ada yang business, ada yang first class. Even in fact most people cannot afford to fly. Maknanya takkan sampai kepada dia punya desire, pada dia punya aim dia, goal dia dah. Okay, so contoh tadi saya cakap kan, kita ambil premium economy lah, daripada ekonomi sampai ke first class, kita ambil yang
Ni premium economy. So sekiranya anda nak sampai ke premium economy lah. So kita bagi different lifestyle. The budget, economy dan premium economy. Ini sebagai contoh lah. Sebagai contoh. Banyak lagi contoh saya boleh buat. Saya ambil contoh ni lah. Contoh the budget, economy dan premium economy. Okay, so sekiranya anda ingin buat bisnes, saya anda mungkin boleh capai premium economy dan ke atas. Boleh capai itu. Okay, boleh capai itu. Ataupun anda bekerja sebagai profesional, boleh capai itu. Okay, kita fokus kepada premium economy ni. Bagaimana kita untuk sampai ke premium economy? Apa benda yang terlibat? Apa benda yang akan efek? Okay, so apa dia premium economy ni? Tinggal di KL, di kondo, 1,500 square feet with facilities, ada small foreign automobile, contribute to parent consistently, private college or foreign university untuk anak kita, occasionally nearby overseas trip, okay, and then you can choose your private hospital and can decide on retirement age. So premium economy ni berapakah yang anda berapa akan terlibat yang akan efek dekat anda punya pendapatan berapa? Saya akan cerita sebentar lagi. So kita akan fokus kepada premium economy. So lifestyle yang mana kita nak? Okay, contoh orang yang dia akan nak pergi premium economy lah, kan, sebab dia nak buat lebih daripada apa yang dia sekarang. Okay, sebagai contoh, kita kira macam mana kita nak sampai ke premium economy itulah. How much do you need to earn in your 30 years working life? Kita bekerja lah. Mungkin yang baru start kerja ni ada yang umur 20 tahun. So next mungkin sampai 50 tahun. Dia punya berapa kos yang efek dia, kan? Okay, let's begin with premium economy lah. So berapa kita perlu ada untuk 30 tahun punya working life macam tadi tu. Okay, so yang pertama, kos yang terlibat lah. Anda nak rumah macam dia cakap tadi, a condo located outskirts of city with full renovation and furnished and fitting. So 80% loans. Yang ni kalau macam tuan-tuan ada pen, ada kertas, boleh catat lah kos yang anda perlu bayar. 800k lah. Pertama, rumah. Kedua, anda ingin memiliki kereta. So kereta maybe bayar 800 sebulan kali 12 kali 30 tahun. So tolak tambah 120 kali 4. Ini okey, tolak 1 million kb cukai. So total lebih kurang 648k lah. Ini dia punya kereta saja. Next. Untuk ni sebagai contoh ada 2 anak. Macam saya 6 anak. KNB lagi bertambah, kan? So contoh orang yang ada anak, dia nak hantar anak belajar di local university 0.5 million. Oh, nak hantar overseas 1.8 million. Itu kos yang akan terlibat. Anda juga akan bagi kepada parent. Contoh bagi ke parent 300 sebulan. Ataupun 300 untuk 4 orang ibu dan ayah. Mertua lagi sekali, kan? Betul tak? Kali 12 kali 25 tahun. Sebab apa 25 tahun? Kita ada safety factor kat situ lah. Okay, 0.36 million. Kos dia libat. Okay, family expenses. Contoh untuk 4 orang ni 4,000 sebulan. Kali 12 kali 30. Ini kos untuk family expenses. Entertainment, mesti ada entertainment. Kalau tak hidup kita bosan. So kita ambil sikit lah. Contoh RM600 sebulan untuk entertainment saja. Kali 12 kali 30. Itu nilai dia. 0.22 billion. Untuk retirement, mesti anda kena rancang retirement. So berapa anda simpan sebulan? Itu 2,500 kali 12 kali 30. Itu 0.9 million. Kena masukkan juga medical yang anda perlu. Macam nak beli masa ni lah nak ubat kuat, masa ni nak ubat sapu. Kan biar berfikiran, kita ajar anda ambil kira keperluan anda untuk next. 6,000 kali 30 tambah 200,000 ni. 200,000 ni tambahan untuk menjaga kita ke, kan? So total lebih kurang 1.28 million. Tuan-tuan, total income yang anda perlu ada selama 30 tahun, kita kira tadi, itu dia, 5.65 million. Okay, total cost maknanya daripada kita start kerja sampai ke next 30 tahun, berapa kos kehidupan kita? Lebih kurang 5.65 million, tuan-tuan. Pernah anda tanya? Banyak. Contoh, berapa kos mak ayah anda besarkan anda? Pernah tanya tak? Tak pernah, kan? So ni contoh realitinya berapa, okey? So untuk dapat benda ni, berapakah gaji anda mula-mula start kerja nak kena ada? Tuan-tuan, inilah gaji yang anda kena ada untuk dapat lifestyle seperti itu, tuan-tuan. So masuk dalam golongan T20 dah, tuan, daripada hari pertama, tuan-tuan. So siapa rasa nak komen apa saya cerita ni, mungkin betul kita boleh komen kat situ, nanti kita akan
borak-borak nanti masa Q&A nak tanya soalan ke apa kan. So ini saya rasa this reality lah kan, ramai orang. Okay, so betul tak T20 lebih kurang dekat situ lah. So di mana kita berada sekarang tuan-tuan? So tuan-tuan lebih tahu gaji tuan-tuan dan tuan-tuan boleh berusaha ke jalan nak ke T20 itulah. Okay, bagaimana nak sampai ke T20 kan? So kejap lagi kita akan cerita bagaimana nak sampai. Okay tuan-tuan, ini adalah situasi saya. Saya start kerja dulu masa gaji pertama saya selepas SPM tu dia orang bagi lebih kurang dalam berapa ratus je lah. Itu naik sikit-sikit lah. So saya start 2,500 tu masa captain lah, 2,500 lah. And then 15 tahun dalam servis gaji 5,000. That's reality lah, betul tak? Kena berapa lama nak tunggu? 15 tahun nak tunggu baru ada gaji 5,000 tuan-tuan. Itu basic lah. So belum kalau kita campur part time dengan prudential lah. Jadi kita tambah lah sikit lah kan. Sebab kita dengan prudential kita boleh buat lebih daripada itu. Okay, so untuk orang yang bekerja dan berkongsi laki bini akan ada gap dalam dia punya household income lah. So gap ni macam mana kita nak buat? Okay, salah satu cara adalah kita kena cut lah. How to resolve, kena cut lah. Tak payah bagi duit dekat mak bapak. Tak ada entertainment. Tak payah pakai kereta. Lower standard of living. Itu cara dia lah. Tuan-tuan, itu cara dia. Tapi takkan kita sebagai manusia kita boleh buat lebih daripada ni kan? Anda boleh buat lebih daripada ni. Salah satu cara memang boleh cut, tapi cut ni akan menyusahkan, akan seksa lah. Betul, anda akan rasa okey tak apalah redha. Okey tak apa kalau redha, okey anda tak perlu datang ke sini lah. Sebab kita nak ajak anda buat lebih. Anda hebat, anda boleh buat lebih daripada tu. Allah sayang anda. Allah dah cipta kita manusia, kita boleh buat macam-macam. Okay, so do you want this? Ada 3 soalan lah, simpan dalam, jawab soalan ni sendiri, simpan dalam hati awak tahu apa awak nak buat. Are you happy apa yang awak ada sekarang? Adakah anda nak lifestyle macam ni? Ataupun is it worth apa yang awak ada sekarang? Ada, okay? Yang saya kira tadi tu belum masuk lagi cukai, belum cerita lagi inflation, extra lagi, pre-60, no sickness yang kita anggap masa sebelum umur 6 tahun tak ada sakit lah. So total kalau kita masukkan kena tambah lagi 8.0 million. Itu serba sedikit lah apa yang berlaku pada kita, pada sekeliling kita. Okay, so yang mana kita nak ajak tuan-tuan untuk tambah income, okay, dengan berbagai cara lah. Pertama, okay, bagaimana cara anda nak top up gap tadi. Saya percaya semua dekat sini yang datang hari ni dia situasi tadi dia ada gap dalam income dia. Kalau try calculate sampai selama next 30 tahun akan ada gap. So macam mana kita nak top up gap tu? Pelbagai cara tuan-tuan nak top up gap tu. Pertama tuan-tuan, pertama anda boleh jadi profesional macam orang dalam gambar ni lah. Dulu ni lah cita-cita saya nak jadi profesional, hebat dalam bidang saya lah. Nampak tu? Major IR, technical specialist, ada doktor lagi, Adib bin Muhammad, UDM, ada PhD, master degree, semua ada. Okay, so untuk sampai ke sini anda boleh sampai ke golongan T20 tuan-tuan. Dekat dalam government ramai, dekat dalam sektor awam pun ramai. So untuk jadi profesional dalam sudut ni untuk sampai ke T20 tadi, dalam sudut dalam bab profesional anda kena ada good IQ, good university, ada professional qualification, tapi anda kena ada long term internship with long hours and low pay tuan-tuan. And junior, saya engineer kan, berapa tahun gaji sama macam tu tapi kerja dia lebih. Kerja banyak gila lah kan. So kalau anda rasa anda nak sampai ke pendapatan tadi, ikutlah cara ni. Ada ni jalan dia. Become the professional lah. Cara kedua. Okay, kita pergi cara kedua. Bagaimana? Okay, contoh ni. Okay, kena jadi senior corporate leader atau politician lah. Okay, Tan Sri Adib, Tan Sri Dato' Sri, banyaknya kan. Ni contoh dia. So kalau nak sampai ke T20 tadi, ada cara dia join senior corporate leader, jadi politician. Untuk jadi dalam golongan ni anda kena ada good IQ. Datang daripada good university, ada good qualitative detail lah kan. Banyak tempat dah kita jadi CEO sana datang lompat kita jadi CEO kan. Tapi yang nampak gitu, anda kena work bloody hard. Saya kata bloody hard. Depend on luck and opportunity lah. Betul lah. Pos CEO dalam certain company ada satu je. Kan, bergaduh, ada politik sikit dalam company. So boleh, tuan-tuan boleh sampai ke tadi. Tuan-tuan boleh sampai ke tahap tadi dengan ikut cara jadi senior corporate leader. Boleh tuan-tuan. Untuk gaji 15k, maybe lebih lagi kan. Okay, so sampai. So cara ketiga tuan-tuan.
Cara ketiga memulakan perniagaan tuan-tuan. Betul, mulakan perniagaan. Sekecil-kecil perniagaan sehingga sebesar-besar perniagaan tuan-tuan. Saya bagi contoh perniagaan kecil lah. Okey, contohlah nasi lemak Adib. Nasi lemak Adib bagus. Kacang goreng, nasi dia berlemak. Sambal sedap. Okey, tapi untuk buat nasi lemak ni, nak berjaya nasi lemak ni, pertama betul lah. Any business lah kan. Kena ada good EQ, kena ada good family, ada good network. Work long hour and pray for the best. Setuju tak tuan? Kalau Adib nak jual nasi lemak, contoh pagi esok Adib jual nasi lemak, pukul 6.30 dah pacak dah. Tapi bila Adib masak nasi lemak? Bila Adib masak sambal? Bila Adib sediakan barang-barang tu? Maybe sehari sebelum. Betul tak? Sehari sebelum. Adib dah pergi pasar bila? Mestilah sehari sebelum pergi pasar. So daripada start pukul 6 tu, kerja dia dah start daripada pukul 6 hari sebelum. Tuan-tuan, bila masa saya nak rehat tuan-tuan? Lepas tu kalau satu hari saya demam lah kan, demam ke rehat dah seminggu, West income nak datang tuan-tuan. So boleh tuan-tuan, boleh, anda boleh mulakan perniagaan, tapi cabaran dia dekat situ. Work long hours and pray for the best. Nasi lemak Adib memang sedap, tapi tak tahu lagi orang beli ke tak. Okay, so ada lagi satu dalam perniagaan, anda boleh join franchise tuan-tuan. Franchise, ramai orang cakap, betul tak orang cakap masyuk buat bisnes franchise? Siapa cakap masyuk buat bisnes franchise boleh tulis satu lah. Tekan chat dekat ruang chat, tulis satu. Yes, bisnes franchise memang boleh buat duit. Contoh nampak kan, McDonald's, 7-Eleven, orang sentiasa ada, orang sentiasa datang. Okay, terima kasih pada yang bagi komen satu tu, bagus. Ya betul, memang buat bisnes franchise memang bagus kan. Okay, saya bagi contoh-contoh lah nak buat bisnes franchise. Contoh nak buka bisnes franchise secret recipe, anda kena ada berapa ribu tu. Pelaburan modal besar, 600,000, 650,000. Lepas tu ada yuran franchise lagi. Yuran kena bayar 5%. Okay, betul tak? Modal besar lah, franchise yang bagus, modal besar. Ada juga franchise yang modal kecil. Okay, contoh nak buka Big Apple, 1.3 million. Okay, so this is benda reality lah kan. Nak buka Subway, nak buka 7-Eleven, apa lagi? Nak buka Papa John, Papa Rich. Inilah modal-modal dia. Business franchise memerlukan modal yang besar. Ada yang tak ada yuran franchise, ada yang bagi kena bayar royalty kan. Okay, so kita tengok kat sini. Adakah prudential franchise? Betul tuan-tuan. Prudential adalah satu franchise lah. Kan? Betul tak? Sebab marketing dilakukan oleh syarikat. Kan? Marketing dilakukan oleh syarikat. Disediakan latihan barang-barang untuk dijual dah ada dah. Tinggal kita je nak menjual saja. Tapi tuan-tuan, modal dia tak sebesar franchise yang tadi tu. Perasan tak? So, modal dia murah dah nampak tu. RM300 saja, tiada yuran franchise. Bawah tu bukan royalty ya. Sebenarnya itu adalah mungkin dia punya pendapatan lah. Daripada satu kes maybe can be dapat ke 35%. Tuan-tuan, contoh jual satu kes 1,000 kan. 1,000 sebulan orang tu bayar 35%, dah ada RM350 lah. So, ini salah satu franchise yang kita nak cerita kat anda pada hari ini. Sebab apa? Tuan-tuan, franchise yang kita buat ni, kita servis manusia. Tuan-tuan, itu populasi rakyat Malaysia 32.75 juta tuan-tuan. Manusia. Franchise Prudential Biasan Takaful ini adalah servis manusia. So ramai tak pelanggan kita? Siapa cakap prospek pelanggan untuk franchise ni, beritahu. Ramai tak? Tulis satu lagi. Tulis satu. Setuju tak? Ramai prospek kat sini. Pelanggan kita akan ramai dekat sini sebab populasi tinggi. Okay, so bila populasi rakyat Malaysia banyak ni, kenapa kita nak buat White Takaful? Ada lagi sebab. Okay, sebab apa? Kenapa White Takaful in insurance industry? Kenapa bisnes ni orang buat? Ada pasti apa kerja mamak ni buat kerja insurans ni? Sebab apa? Kita dah ada, hari-hari akan ada orang lahir. Hari-hari ada orang mati, setiap keluarga dia nak inginkan perancangan pendidikan anak-anak. Setiap orang mesti ada perancangan persaraan. Betul tak? Bilangan orang panjang umur makin bertambah. Dan pihak kerajaan sudah mula pindahkan risiko kepada syarikat takaful, tuan-tuan. Kan? Lagi satu kan, dekat Malaysia ni paling ramai, berapa ramai orang? Baru 35% rakyat Malaysia yang ada takaful dan insurans, tuan-tuan. Maknanya banyak lagi pelanggan-pelanggan kita akan datang dan setiap hari ada orang lahir. So bisnes ni takkan mati, tuan-tuan. Bisnes ni takkan mati. Sentiasa ada demand. Okay, so yang paling best, so saya terima kasih kepada sahabat saya dua orang ni yang mengenalkan bisnes ni pada saya kan tuan-tuan.
pendapatan bulanan jadi pendapatan harian tuan. Ini benar tuan. Ini benar. Pendapatan bulanan jadi pendapatan harian itu benar. Di sinilah tempatnya tuan-tuan. So nanti tuan-tuan nanti tanya juga introducer macam mana nak buat. Bagaimana sistem ni boleh jadi? Boleh tanya, diorang akan cerita je. Okay. So ini adalah apa yang saya dapat daripada Prudential tuan-tuan. Kita ada trip dulu, saya pergi trip dengan kawan-kawan saya. Kan, free trip. So apabila kita buat kerja okey, company akan bagi trip, free trip. Apa ni, Cak dapat duit poket lagi. Okay. So ini masalah trip. Okay tuan-tuan, saya mulakan bisnes ni modal tak besar. So saya mulakan bisnes ni modal dengan kenderaan warna merah tu tuan-tuan. Bukan merah yang sana, merah yang depan ni. Baru nak tanya, merah yang mana satu tu? Merah yang depan ni, bukan yang belakang tu. Okay, so merah yang depan. So tak apalah, mulakan apa yang anda ada. Tadi kita cakap modal 300, ambil exam dan terus pergi buat apa yang nak ada. Tak perlu ada kedai. Bisnes ni tak perlu ada kedai. Tak perlu ada kedai, tak perlu ada pejabat. Hanya ada apa dah? Hanya ada diri anda tuan-tuan. Mudahnya bisnes ni untuk start. Yang perlu ada adalah willingness. Willingness. Yang kena ada willingness dalam bisnes ni Okay. So ini saya mula-mula tuan-tuan. Saya mula-mula dulu. Memang kita start daripada bawah. Kita bukan MLM, kita bukan pyramid scheme. Masuk sebulan dah kaya tak tuan-tuan. Dia ada perjalanan dia, ada proses dia tuan-tuan. Sikit-sikit. Bit by bit kan, bit by bit. Ini. So ini kita ada ni. Alhamdulillah Tuhan bagi rezeki. So bisnes ni ada sikit-sikit ada rezeki. Okay. So ada rezeki Tuhan bagi sikit-sikit. So ini alhamdulillah. So inilah guru-guru saya dalam Prudential tuan-tuan. Itulah. So kejayaan kita dapat sikit demi sikit. Allah bagi insya-Allah. Sebab ada usaha akan ada jalan lah. Ada jalan Allah akan bagi untuk kita capai apa kita nak. Okay, ada Tuhan bagi rezeki dalam bentuk Star Club, Tuhan bagi rezeki dalam bentuk ahli keluarga. Okay, bagaimana kita nak mulakan bisnes ni mudah saja tuan-tuan nak mulakan bisnes ni. Franchise yang murah tadi saya cakapkan. Okay, jumpa introducer anda, sediakan RM300, register exam TBE, register exam PCE kan. And then daftar sebagai agent, datang training. Okay, dalam bisnes ni yang seri dia adalah training tuan-tuan. So kalau anda professional engineer, anda ada CPD hours kena training. Jika anda pilot, anda akan ada standard check. So kita ada juga standard kita training untuk bagi kita sharp kita punya kapak kita, nak bagi kita buat benda yang betul. Dan sedia terima komisen pertama dan seterusnya. Okay. So sebelum saya penghujung ada hadiah sikit untuk anda tuan-tuan. Okay. So ini Bruce Lee cakap saya masa trip dekat Hong Kong tu lah. Bruce Lee cakap, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks one, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. Okay tuan-tuan, kita ajar anda belajar satu-satu tu sampai pandai. Lepas tu belajar lagi, tambah lagi. Okay, if you spend too much time thinking about a thing, you will never get done. So tuan-tuan kena mulakan langkah pertama. Jika anda buat franchise yang awal-awal saya cakap tadi, KFC, Papa John, St. Peter, anda tak berjaya dalam franchise tu, hilang 1 juta, sakit jiwa tuan-tuan. Tapi kalau 300 hilang, anda masih boleh bertenang lagi lah, saya fahamkan. So ini Bruce cakap kat saya. Okay, so memang ada cabaran, insya-Allah ada cabaran. Bila Allah bagi cabaran, insya-Allah ada sinar di penghujungnya. It ain't about how hard you hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward tuan. Ini masa saya berniaga dekat Pasar Tani tuan. Saya pernah berniaga di Pasar Tani, saya alamilah. So memang betul apa yang saya cakap tadi. Bisnes di Pasar Tani ni melekat di badan. Betul. Memang bisnes ni bagus lah. Tapi kalau saya tak berniaga, tak adalah income masa tu. Okay. They are the two most powerful warriors. Passion and time. Ya, sabar tuan-tuan. Bisnes ni bukan cepat. Dia bukan magic. Dia ada bahasa kita ajar anda sabar dan dia akan sikit demi sikit anda akan dapat apa yang akan nak, insya-Allah. So saya minta bantuan lah dekat sini Encik Jamal lah. Jamal lah, boleh bacakan Jamal? Boleh. Okay, kalau dalam ni tolong. Jika anda ini menjadi orang yang berjaya tuan-tuan ni, tuan-tuan kena ada satu benda ni tuan-tuan. Okay, baca sini, minta tolong Encik Jamal, boleh bacakan? Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Mesti banyakkan angan-angan. Ada hasil kajian psikologi yang mendapati salah satu ciri personaliti golongan orang yang berjaya. Mereka itu punya banyak impian atau cita-cita atau angan-angan atau dreams. Menurut ahli-ahli psikologi yang membuat kajian itu, banyak angan-angan menjadikan seseorang itu tidak mudah kecewa, apatah lagi putus asa. Semangat juang mereka itu liat, sukar dipatahkan.
Mereka tidak pendek akal apabila satu angan-angannya tak menjadi. Mereka tukar lain, itulah yang menjadikan mereka akhirnya berjaya. Berbeza dengan golongan yang cuma ada satu angan-angan sahaja. Apabila gagal, mereka terus patah semangat, hilang harapan, tidak ada cita-cita lain sebagai pengganti. Okay dah. Terima kasih Encik Jamal. So start your life, start your day with dream tuan-tuan dream. So ada kena ada anda punya impian. Dia protect you punya impian tuan-tuan Setiap orang ada impian masing-masing, kejar impian anda. Okay, so adakah kita nak jadi seperti keldai tuan-tuan? Kerja bagai nak rak, tapi dekat tempat yang sama je. Ni contohlah saya tunjuk gambar ni We wasted our time in the double B blind and busy. Busy buat benda sama lah. Buat dekat situ tak? Memang rajin pun. Okay, ni contohlah. Okay, so setiap kali ada saya punya sharing, saya akan bagi hadiah bonus lah. So nampak kat situ, burn one bridge tuan-tuan So sekiranya untuk yang mana part time, mana yang nak rasa nak ni jika anda ingin join dalam sesuatu ni, anda kena buang satu-satu jabatan untuk patah balik lah. So saya dah buang jabatan tu, dan saya ni. So kena buang. Anda kena berani. Okay, kena berani So untuk tahu berani tu ada ke tak ada, kena jumpa introducer anda, kita akan ajar anda macam mana datang berani tu. So ini hadiah untuk siapa yang datang hari ni, boleh enjoy the video. Begitulah tadi tuan-tuan dan puan-puan, komunikasi di antara pasukan JPEG dengan juru terbang pesawat pejuang Tentera Udara Negara Malaysia. Bila masa sahaja dari sekarang. Okay, so kalau tengok video tadi, saya tengok itu masa silam saya lah. So saya suka sangat kerja, tapi saya takkan boleh patah balik. Tuan-tuan, itulah life kita tuan-tuan. Nanti mungkin masa umur 40, dah ada orang cerita pasal Prudential, masa tu anda baru nak buat, atau masa 50 lah. Jadi kenangan kata-kata anda punya, kata-kata introducer anda tu. Masa tu anda boleh lihat introducer anda tu dekat mana kan. Kata-kata tu akan jadi kenangan. Masa tu nak start balik umur 50, umur 60 tu dah lewat tuan-tuan. So masa mula-mula ni ingat kenangan introducer anda cakap tu apa. Dia dah cerita pasal bisnes ni tuan-tuan ingat. Nanti benda tu akan jadi kenangan lah. Jangan jadi kenangan, terus-terus buat. Sebab tak ada anda rugi pun. Cuba bagi peluang pada diri anda untuk try bisnes ni. Tak rugi, 300 je modal full awalan dia kan. Okay, so Q&A saya buka Q&A. Sebelum saya buka Q&A ada cerita sikit. So nak minta semua sahabat yang ada dalam ni, especially yang baru datang lah kan, boleh tak bantu saya untuk scan benda ni dan jawab soalan ni sekarang. Boleh tak? Semua. Okay, by the way, QR code ni untuk Career Satisfaction Survey. So yang ni hanya untuk newcomer saja. So ejen-ejen yang lama-lama tak perlu scan. Okay, so for those yang pakai guna Zoom pakai handphone, so kita akan you all boleh tengok dekat chat box, kita ada copy link untuk career survey ni so you all boleh klik dekat situ. So minta tolong isi beberapa soalan lah. So benda ni kita akan jadikan sebagai kita punya guideline, kita akan improve from time to time. Okay, alright, so okay, sebelum kita buka Q&A, nanti boleh scan. Minta semua dah scan scan dahulu, anda jawab. Pada siapa yang nak start, besok kita ada training kita ada majlis ilmu. Setiap hari kita ada majlis ilmu. So pada yang baru datang ni, nak masuk training pertama, boleh datang kat situ. Apa tu? Setiap hari Sabtu So besok kita ada training, kita bagi kod sekali.
So boleh minta dekat introducer apa dia. Sebab dah start lockdown, kita takkan buat kelas physical, kita buat kelas Zoom. So datanglah tuan-tuan, ada masa tuan, saya fahamkan jika lockdown anda ada banyak masa kat rumah. Datanglah kita isi masa lapang, sejam, 2 jam, 3 jam itu je pun. Okay, ambil. So kita. Okay, so Betul. saya semua dah scan, ada yang belum scan? Okay, saya mungkin dalam 10 saat lagi kita akan tutup QR code ni. Minta tolong scan terus ataupun klik pada link yang kita bagi dalam ruangan chat tu. Okay, so saya akan tutup slide saya. Kita buka Q&A untuk anda semua. Okay, mesti ada nak tanya ke apa kan sebelum kita masuk next punya speaker. Alright. So ada soalan ke untuk Adib? Saya open untuk satu soalan untuk meja Adib. Okey, so misalnya kalau tak ada, simpan 2 soalan. Kita mungkin ada soalan yang kedua untuk speaker kita boleh teruskan kot. Dia ajak speaker lagi satu, kita invite speaker lagi satu untuk mungkin Sarah boleh introduce saya serahkan kepada Sarah untuk teruskan. Okay, boleh. Okay, alright. So sebelum tu kita bagi tepukan yang paling gemuruh untuk Adib. One big oyas untuk Adib. Oh yes. Okay, thank you Adib. So Adib banyak sangat cerita macam kenapa kita kena mulakan bisnes ni. Kan sebab apa? Sebab kita ada amanah yang perlu dilaksanakan sekarang dan juga pada masa akan datang. Dan juga bila kita cerita pasal dream tadi, Adib cerita pasal dream kan. So basically dream is free. Kita boleh dream apa sahaja yang kita nak. Kan, betul tak? Dream tu free je, tak kena bayar. So dream tu pun insya-Allah benda tu adalah satu doa sebenarnya. So bila kita dream, insya-Allah one day kita akan achieve whatever yang kita dream sebelum ini. Kan macam tak percaya kan, tapi itu adalah magic dalam dreaming. Okay, alright. So Meja Adib ni adalah salah seorang senior agent kami. So selepas ni kita nak dengar pula apa kata testimonial speaker kita. So bila kita sebut tentang testimonial speaker means that beliau adalah orang yang baru join business ni. So ini adalah first time kita expose, kita bawa khas untuk you all special pada malam ini untuk sharing di platform EOP ini. So saya introduce sikit lah beliau antara ejen termuda yang kita ada di sini. Okay, so beliau berusia 24 tahun, join pada 2020. Okay, so hasil time PKP 1.0. Okay, waktu dia masuk PKP tu, beliau join lah Okay, so pada malam ini kita punya testimonial speaker adalah Brother Azhar. So Brother Azhar, kita akan diskusi secara santai sahaja. Okay, so boleh tak sekejap saya nak pin Azhar. Okay, saya nak pin Azhar Kita dah spotlight Azhar tu. The Sado Man. Okay. So right. So Azhar, boleh tak Azhar cerita serba sedikit, boleh introduce lah tentang diri Azhar. Azhar ni siapa? Sebelum ni kerja dekat mana? Okay. So kenapa join business ni? So, sebab ramai yang nak tahu ni tentang Azhar ni kan? Okay. So boleh start dulu Azhar? Boleh. Okay, Assalamualaikum semua. Halo Azhar. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada MC kita, Kak Sarah. Waalaikumsalam. Dan terima kasih juga kepada Sa Group kerana menjemput dan memberi peluang kepada saya untuk bercerita sedikit saya punya progres dan kerjaya sepanjang berada di industri takaful lah. Dan terima kasih juga yang kepada semua yang hadir malam ni. Dan semua okey lagi tu? Okey. Okey Okey. Ramai supporter Azhar malam ni Bagus. Okay, kalau Go yang Azhar go. siapa tu Yo. Okay, kalau yang lapar ke dahaga, kita orang ada sediakan buffet lah kat belakang. Okay, saya start daripada pengenalan diri saya. Okay, nama diberi Muhammad Azhar bin Muhammad Hamdan. Orang biasa panggil saya Azhar lah, nama panggilan. Saya rasa nama panggilan saya tak ada yang lain lah selain Azhar. Okay, saya berasal dari Ceras Selangor.
Saya anak yang keempat daripada 5 adik dan saya seorang saja yang lelaki dalam adik-adik saya lah. Saya berumur 24 tahun dan masih belum berkahwin. Okey, saya bersekolah di sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Bandar Timur Usahawan 1 dan bersekolah menengah di SMK Perimbun. Dan seterusnya saya melanjutkan belajaran saya dalam bidang kulinari. Okey, sebelum saya mencuri dalam kulinari industri. ya. Ya. Wow, pandai masak ni, hebat. Dia power. Apa ni? Banyak kalau masak untuk kami. Sebelum saya mencuri dalam bidang industri takaful ni, saya bekerja di sebuah hotel di Gerai Hyatt Kuala Lumpur. Dan sebelumnya saya bekerja di Central Kitchen yang di situ lebih kepada masakan sihat lah. Jadi itu sedikit lah intro saya. Saya kontrak pada 9 November 2020 dan full time pada pertengahan bulan Januari. Okay. Alright, kenapa Azhar memilih bisnes takaful ni sebagai career sekarang? Boleh saya cerita sikit setelah pemilihan arwah mak saya pada tahun 2019, start dari situ saya berfikir lebih ke depan lah. Apa yang perlu saya buat untuk family. Sebabnya ayah saya makin hari makin berumur dan akan bersara. Jadi takkan nak harapkan ayah lagi kan. So kakak saya pun dia mungkin akan berkahwin dan mereka semua akan ikut lelaki mereka. Dan adik saya pun makin lama makin besar dan dia mungkin semestinya akan sama belajar. Jadi sudah semestinya saya perlukan masa dan income yang banyak untuk family. Jadi selang beberapa minggu lepas pemilihan arwah mak saya, kawan saya ajak saya untuk berjumpa dengan ejen takaful. Ejen takaful tu adalah introducer saya, Encik Afizi, selaku manager di SA Group. Dekat situlah saya nampak sesuatu yang saya nak. Saya nak dan boleh bantu diri saya dan keluarga saya. Tapi waktu tu saya macam belum bersedia lagi lah. Saya tak ada self confidence yang tinggi lah untuk mencuri dalam bidang takaful ni. Jadi saya still teruskan kerja saya sebagai bekerja di hotel tersebut. And then bila pandemik COVID-19 tu melanda di Malaysia, saya terdetik untuk memikirkan something lah dan apa dia. Dan sebab kalau saya stay lebih lama dekat situ, saya rasa apa yang saya nak tu untuk diri saya dan family takkan tercapai lah. Jadi saya rasa saya pun berhentikan kerja saya dan saya rasa untuk dapat apa yang saya nak tu saya perlu memulakan satu bisnes. Dan saya pun memulakan bisnes saya secara kecil-kecilan, menjual kambing perak frozen lah. Dan sekejap sebab saya rasa dalam bisnes ni kita akan dapat masa yang fleksibel lah. Fleksibel dan income, dan saya cuba untuk menjaga secara kecil-kecilan kambing perak frozen tu, dan alhamdulillah saya rasa income yang perniagaan saya tu saya dapatlah dengan income yang saya berada dekat Gerai Hyatt tu pada bulan yang pertama. Dan pada bulan kedua tu saya rasa macam drop lah sebab berlakunya COVID-19 pada bulan 8 macam tu kot. Saya tak silap saya lah. Dan adalah isu-isu pasal daging katil dan sebagainya. Semua buatkan bisnes saya tu slow lah. Dan alhamdulillah selang beberapa hari tu hadirnya balik introducer saya, itu Encik Afizi. Dia ajak saya untuk ada training lah. Ada training, dan maka bermulalah saya menjadi seorang ejen takaful. Dan ringkaskan kenapa saya memilih industri takaful ni, sebabnya mempunyai masa yang fleksibel dan satunya income, keseronokan semasa bekerja, dan dream yang saya nak tu tercapai lah. Itu saja. Okay, alright. So nak ada income, dapat masa yang fleksibel. So most of dream yang Azhar nak sebelum ni
Alhamdulillah sedikit sebanyak dah tercapai kan? Ada sikit-sikit tu dah tercapai kan? Okay, Alhamdulillah. alright. So, okay Azhar. So, bila awak dah, macam sebelum ni kan awak cakap awak tak berapa confident. So, bila dah confident, maksudnya awak dah ada sedikit pengalaman. So, apa pendapat Azhar tentang industri ni? Okey ke? Tak okey ke sebenarnya? Ya, pada mulanya saya tidak faham pasal insurans dan takaful ni. Saya beli motor ketika umur 16 tahun, orang suruh beli insurans, saya anggap benda tu sekadar untuk renew road tax je. Saya memang tak tahu lah pasal insurans takaful ni. Jadi saya mula sedar bila terjadinya orang-orang terdekat sekeliling saya yang mengalami dari isu kos perubatan dan pergaduhan antara macam mana cakap tu? Bila Perebutan harta pusaka. pergaduhan antara harta dan pusaka lah. Jadi pendapat saya lagi-lagi di musim pandemik COVID-19 ni yang melanda di Malaysia dan dunia ni, saya rasa takaful atau insurans ni suatu keperluan untuk semua. Bukan satu benda yang kawan nak buat, kita pun nak buat. So memang insurans dan takaful ni adalah satu benda yang keperluan lah dari kehidupan kita. Itu pendapat saya lah. Okay, so takaful ni memang sangat perlu Dia bukan satu kehendak tapi adalah satu keperluan. Alright, betul. okay. Alright, noted. Okay, so saya nak tanya, senang ke sebenarnya nak buat bisnes ni? Nak time-time COVID ni lagi, ada ke orang nak ambil insurans, ada ke orang nak ambil takaful ni? Okay, itu saya mencuburi bidang takaful ni dalam situasi pandemik COVID-19. Okay, bagi saya tak susah dan tak senang. Kalau mindset kita rasa susah, dia akan jadi susah. Kalau mindset kita rasa senang, dia akan jadi senang. Sebab satu benda yang kita cuba nak buat tu, kita akan melalui proses lah. Contoh kalau kita nak turunkan berat badan, benda tu kan satu proses. Bukan sehari kita diet terus turun berat badan kan. So sama dalam industri takaful ni lah. Dia perlukan proses untuk lebih dan lebih lah. So sebab dulu sebelum saya join, saya memang kata susah. Kalau berkata pun tak pandai. Kata tak pandai kan. Saya dulu memang gagap lah. Saya sekarang masih gagap lagi. Okay, nak kena speaking ke kan? Macam mana nak bagi orang percaya dengan saya kan? So bila saya cakap macam tu, buatkan saya rasa tak ready dan malas. So pada satu masa tu saya cuba ubah mindset saya untuk saya try untuk mencubalah. Cuba dan alhamdulillah semua dimudahkan. Dan saya rasa sebab tugas sebagai seorang ejen hanyalah memberi kesedaran kepada orang. Jadi dengan situasi pandemik COVID-19 ni, orang dah mula sedar untuk ada life protection, dan tugas sebagai ejen pun mudah untuk membantu mereka untuk ada plan takaful apabila kesedaran tu mula ada dalam diri mereka. Tugas ejen hanyalah dengan see people, love people dan help people. So far alhamdulillah kita follow the system, datang training dekat dengan team, alhamdulillah semua dipermudahkan. So maksudnya bila ada risiko COVID, maksudnya kita punya opportunity atau peluang tu sangat besar, betul? Ya betul. So it's about kita punya mindset. Kan? Kalau kita rasa benda tu susahlah jadi dia. Kalau kita rasa senanglah jadi dia. Saya suka contoh awak tu yang awak bagi tahu kalau kita nak kurus, dia akan start daripada mindset kita kan. Kan? Betul. Bukan senang tu nak kurus tu. Nak kena control mindset. Okay, alright. So it's all about mindset. Alright, okay. Thank you so much Azhar. So now, okay, boleh tak bagi one big yes untuk Azhar? Yes. Steady Azhar. Power. Saya banyak nampak improvement lah pada Azhar ni. Azhar ni dia seorang yang pendiam sebenarnya. So kalau kita tanya sepatah, dia jawab sepatah je. Tapi alhamdulillah dah almost 1 year dia bersama dengan kami. So dia datang training kan, apa-apa dia punya lack of skill tadi tu, dia come out dengan training. So dia practice. So basically banyaklah improvement yang kita nampak pada diri Azhar. Okay? Alright, okay. So saya nak open 2 soalan untuk daripada kawan baru kita. So boleh tanya dekat kita punya speaker ataupun testimonial speaker. Boleh tak saya nak open 2 soalan
Tak mau segan-segan So just tanya sahaja, boleh unmute. So kalau malu, maybe boleh tulis soalan tu dekat di ruangan chat box tu. Okay, so just tanya apa sahaja soalan yang membelenggu dekat dalam diri anda. So that after anda keluar daripada Zoom pada malam ini, at least anda boleh bawa balik something. Okay, tak adalah macam nak tanya tapi segan. Tanya je. Sesimpel-simpel soalan. Okay, ada tak? Okay, ada tak soalan? Mungkin ada kawan-kawan Azhar ke yang nak tanya soalan? Dekat chat. Okay, so soalan daripada Eli Doyok. So Eli Doyok tadi ni introducer dia siapa? Azhar Okay, so macam mana nak kekal semangat dalam buat sesuatu? Macam mana? Okay, so yang ni saya minta Meja Adib tolong jawab boleh? So macam mana kita nak kekalkan semangat kita tu untuk buat sesuatu? So bukan hangat-hangat tai ayam saja. Okay, itu soalan daripada Eli. Hot chicken shit kan. Okay. Dalam bisnes ni nak kekalkan semangat, kita kena kerja dalam kumpulan. Kita tak boleh kerja seorang-seorang. Saya rasa dekat tempat lain pun tak boleh juga. Kita kalau buat seorang-seorang memang kita boleh pergi pontas tapi tak lama lah. So kalau kita buat kerja berkumpulan, semangat kita sentiasa ada. Mungkin kita down tapi mungkin kawan lagi yang akan support kita. Macam Azhar cakap tadi, dia ada down sekejap tapi dia datang training dia dapat new energy lah. So tiang seri datang bila ada training akan ada new energy. So bisnes ni macam itulah. Mungkin nampak macam tak logik lah tapi bisnes ni dia sesuatu yang cakap dia ada roh dia kan. Ada roh dia. So semangat kita kawan di dalam tu, kita support each other. Okay, so semangat akan datang jika kita bekerja berkumpulan lah. So kena saling bantu. Mungkin masa ni dia bantu kita kan, akan datang dia orang lain pula bantu kita kan. Bila lagi ramai akan bantu kita. Okay, terima kasih. Harap menjawab soalan Eli lah. Teamwork tu sangat penting Okay, betul. Alright, teamwork sangat penting. Okay, so macam mana macam mana kita nak gain confident bila nak interact dengan orang? So soalan ni daripada Tengku Arfah Ilyana. Oh, sedap nama. So yang ni saya pass dekat boleh minta Azhar tolong jawab kan? Macam mana kita nak gain confident ni? Especially kita orang baru, kita tak ada knowledge, memang kita tak pernah approach orang. So macam mana nak confident? Okay. Terima kasih kepada Tengku yang boleh jawab soalan tu. Bagi saya nak bagi confident bila kita jumpa dengan orang yang kita tak kenal, saya rasa memang pada mulanya memang susah bagi saya. Okay, so bila kita nak datangkan confident tu, kita perlu cari mentor supaya mengajar kita macam mana kita nak berkomunikasi dengan orang yang kita tak kenal lah. So bila adanya mentor dan mentor akan mengajar kita, dari situlah confident tu akan ada. Okay. Jawab soalan saya. Pokoknya teman-teman, kita kena datang training. Dekat dalam training tu kita akan sediakan macam-macam syllabus. So daripada yang nak start sampailah maksud saya daripada start sampai dah kita boleh bergerak sendiri. Okay? Alright. Kita ajar anda macam mana nak senyum, macam mana kita ajar. Macam mana nak pakai tie lebih elok, kita akan ajar tuan-tuan. Kita akan ajar. Pelan-pelan kita ajar. Mungkin nampak perubahan dekat Azhar lah. Mana sahabat Azhar boleh nampak lah perubahan dekat Azhar kan. Azhar boleh angkat bicep sikit. Betul. Kita provide training macam adik cakap tadi tu lah. Cara nak sikat rambut pun kita akan ajar. Kan Adib kan? Alright. Okay. So ada last soalan lagi tak? Sekejap. Okay, daripada Hanif. Saya nampak Hanif. Bila confident dah ada tapi susah nak lekat customer. Macam mana tu? Tu susah sikit tu. Okay. Confident dah ada tapi susah pula nak lekat customer. So macam mana Adib? Okay, bila nak lekat customer dia banyak faktor yang terlibat. So confident dah ada tapi ilmu tak ada, tak jadi.
Confident dah ada tapi cerita apa yang orang yang lain daripada apa yang kita ajar kan. So confident tu dia akan datang dengan ilmu dan yang pastilah customer datang tu adalah daripada Allah SWT lah. Kita hanya usaha. Yang lain tu result rezeki tu Allah punya part. Kita jangan sibuk pasal part Allah punya tu. Kita buat part kita lah. Kita hanya bagi awareness kat orang, share kebaikan takaful, kita bantu orang buat claim macam-macam lah. So result tu Allah akan bagi. Kalau Allah dah janji setiap usaha tu akan ada bayarannya di penghujung lah. Dia akan ada cabaran sikit kan, tapi kena usaha. InsyaAllah. Okay, insyaAllah Ahmed boleh buat ni. The confidence saja tak boleh, dia kena ada ilmu di belakang dia. Menjawab ke soalan Hanif? Okay, so harap menjawab betul. Okay, dia ada banyak faktor lah macam adik cakap tu. Okay, alright. So last soalan. Ada ke last soalan saya nak open? Okay. Kalau tak ada soalan, saya nak bagi soalan. Saya nak bagi soalan. Tapi soalan ni saya hanya open dekat kawan-kawan baru kita saja. Jangan lama-lama ni tak payah tak perlu jawab lah kita bagi chance lah dekat kawan-kawan baru kita. Alright, so siapa jawab soalan dengan tepat dan pantas di chat box, okay? So orang pertama yang paling pantas dan betul, kita akan bagi token of appreciation. Ada hadiah untuk anda. Okay, so dah ready semua? Boleh dah ready Dah. Hadiah ni. Kita nak bagi hadiah. Okay, so Hanif boleh get ready, Nisa, Tengku, okay? So, alright, so soalan saya, simple saja. Tahun bilakah Azhar join jadi part-time? Tahun bilakah Azhar memulakan karier dia sebagai ejen part-time? Spesifik tahun berapa? Tahun berapa? Okay, alright. So kita dah ada pemenang dia. Orang yang paling pantas dan juga tepat adalah, kita bagi tepukan kepada Hanif. Betul, 2020 Hanif. Okay, Hanif. Tahniah Hanif. Hanif tadi introducer siapa? Mak Dua Saya bagi Chan. Okay, so nanti boleh claim hadiah kepada Mak Dua okay, nanti kita akan bagi hadiah tu kepada Mak Dua. Ataupun nanti boleh tinggalkan nombor telefon saja. So kita akan contact anda untuk bagi hadiah. Tahniah Hanif 2020. Azhar memulakan karier dia sebagai part-timer. Okay, alright. So, sekejap ya. Saya nak share. So, ada sedikit announcement. So, kita ada sedikit announcement. So, pada hari esok, okay, kita akan adakan training pagi pukul 9 pagi di Zoom. So nanti you all, mana yang baru-baru ni boleh join training kita pada esok pagi. So kita ada ID Zoom, kita ada password. So nanti kita akan hantar short link kepada introducer anda, boleh tanya. So hopefully you all boleh join pada